Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bincangkan kertas percubaan Kelantan, kertas 1 2019. Okey. Diberi bahawa luas kawasan berlorek ialah 38.69. So, ini adalah dia punya kebarangkalian. Daripada keseluruhan luas rantau di bawah lengkung. Okey, so kalau kita ubah benda ni kepada kebarangkalian, cara kita tulis adalah O P Z sama dengan 0.3869. Macam mana dapat 0.3869? Nilai ini kita bahagikan dengan 100. Okey, kemudian soalan minta PZ lebih daripada H. Bermakna daripada H dan seterusnya. Daripada H ni dan seterusnya. So, inilah kawasan yang soalan minta. So, kita dah tahu separuh daripada graf bermula daripada 0 sehingga nilai infinity ini, keseluruhan adalah 0.5. Jadi, untuk dapatkan PZ lebih daripada H, kita buatlah 0.5 tolak kawasan yang berlorek iaitu 0.3869. Jadi kita dapat 0.1131. Okey, soalan B. X adalah pemboleh ubah rawak selanjar yang berterabur secara normal dengan min 25 dan sisihan piawai 3. Cari nilai X apabila skor Z ialah H. So, kita tahu tadi kita punya kebarangkalian adalah 0.3869 dan dekat H ni kebarangkalian ni adalah 0.1131. So, kita kena cari nilai Z. Baik, kita baru dapat dia punya kebarangkalian. So, daripada X pergi Z pergi P. Kita baru dapat P. So, untuk dapatkan untuk dapatkan Z daripada P, kita kena tengok jadual. So, kita tengok jadual. Okey, kita dapat 0.1131 tadi ni. So, bermakna nilai Z kita adalah 1.21. So, itu adalah nilai Z kita. Nilai Z yang kita dapat adalah 1.21. Kenapa nilai itu positif? Sebab kawasan H berada pada kawasan yang positif. So, jadi kita masukkan ke dalam rumus. Daripada Z nak pergi kepada X, kita guna rumus iaitu Z sama dengan X tolak mu bahagi dengan sigma. So, mu dia dah bagi 25, sisihan piawai dia dah bagi 3. So, mu sama dengan 25, sisihan piawai sama dengan 3. Jadi, 1.21 sama dengan X tolak 25 bahagi dengan 3. So, kita dapat nilai X itu adalah 28.63. So, untuk markah, dapat 0.1131 ni kita dapat 1 markah kat sini. Kemudian penggunaan rumus 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Diberi 3 sebutan berterutan bagi suatu janjang geometri adalah 1/2 log PP dan 4 log PQ. So, bila kita ada anu kat sini, so kita kena guna T2 bahagi T1 sama dengan T3 bahagi T2. Soalan kata janjang geometri. So, kita pun masuk dalam rumus log PP bahagi 1/2 sama dengan 4 log PQ bahagi log PP. Kita tahu log PP nilai 1. Jadi 1 bahagi dengan 1/2, jawapan nilai 2. Dan log PP nilai 1 bawa sebelah jadi darab 1 tetap juga 2. So, sama dengan
4 log PQ. So ini hubungannya darab. Ni hubungannya darab. Jadi bawa ke sebelah 4 ni, bawa ke sebelah dia akan jadi bahagi. Kita dapat 1/2 sama dengan log PQ. So kita kena jadikan bentuk indeks balik. So P ni dia macam menanduk 1/2 naik atas kepala dia. So P 1/2 sama dengan Q. So boleh juga ditulis sebagai P punca kuasa Q sama dengan punca kuasa P. Okey, untuk markah penggunaan rumus ni 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Darjah 2 menunjukkan graf bagi fungsi 4x tambah 1. So, kita keluarkan dulu titik dia kat sini. Titik M adalah M kosong. Kita cari nilai M. Jadi, kita tahu bila kita tukar benda ni dalam bentuk penulisan fungsi, Fm sama dengan kosong. So, cara kita tulis mesti Fx sama dengan Y. So, X kita adalah M, Y kita adalah kosong. So, Fm sama dengan kosong. So, kita ganti masuk dalam persamaan kita. So, kosong sama dengan 4M tambah 1. So, M ni diganti dalam X. So, kita pindahkan, kita akan dapat modulus ni, kalau kita pindah ke sebelah, dia still akan dapat kosong jugalah. So, dia akan jadi 4M sama dengan tolak 1. M sama dengan -1/4. So, kita dah dapat M. Soalan seterusnya, julat bagi Fx sepadan dengan domain yang diberikan. So, kalau dia nak soalan julat, jadi kita tahu kita kena buat macam ni lah. Fx kat tengah, nilai minimum dia berapa, nilai maksimum dia berapa. So, nilai minimum daripada graf kalau julat daripada bawah sehingga atas graf. So, kat sini titik yang paling tinggi kita tak tahu, maksimum kita tak tahu, so kita kena cari dululah. So, kat sini titiknya adalah 4xy. So, kita gantikan F negatif 4 sama dengan 4 negatif 4 tambah 1. So, dapat jawapan negatif 15. So, jawapan kita adalah 15 lah. So, cara kita tulis Fx maksimumnya adalah 15. Sorry, kat sini dia tanda sama dengan. Okay. So, dia bermula dengan kosong dan berakhir dengan 15. So, markah untuk soalan 3 ni kat sini dapat 1 markah. Kemudian kita punya masukkan ke dalam fungsi 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Okey, soalan nombor 4. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan Px kuasa 3 tambah Qx kuasa 2. Jika graf Y per X kuasa 2 melawan X diplot, satu garis lurus yang mempunyai kecurunan negatif 2 dan memulai titik 3, kosong terhasil. So, Y macam mana boleh jadi Y per X kuasa 2? Bermakna persamaan yang asal Y sama dengan Px kuasa 3 tambah Qx kuasa 2 perlu dibahagikan dengan X kuasa 2. So, kita akan dapat Px tambah Q. Dan soalan kata mempunyai kecerunan negatif 2. So, kita tahu dia boleh ditulis sebagai Mx plus C. So, kita punya M adalah P. So, kita dah tahu P kita adalah negatif 2. Sebab soalan kata kecerunan dia negatif 2. Kecerunan negatif 2, jadi P kita adalah negatif 2. Dan melalui titik 3, kosong. So, kita kena masukkan titik ni ke dalam persamaan ini. So, kita masukkan titik tu
Gantikan yang ni adalah X, yang ni adalah Y per X kuasa 2. So, kosong sama dengan negatif 2. P kita negatif 2. X kita adalah 3 tambah Q. Dan Q nilainya adalah 6. Okey, untuk markah adalah persamaan ini dapat 1 markah. P sama dengan negatif 2, 1 markah. Dan Q sama dengan 6, 1 markah. Okey, soalan nombor 5. Diberi bahawa fungsi fx sama dengan rx tolak s dan f kuasa 2x sama dengan 9x tolak 5, di mana r dan s adalah pemalar. Cari nilai r dan s jika r kurang daripada kosong. So, kita kena cari kita punya f kuasa 2 kita sendiri dulu menggunakan fungsi f yang ada. So, f2 adalah f rx tolak s. So, kita ganti masuk ke dalam x. Jadi, r dalam kurungan rx tolak s tolak s. So, kita dapat fungsi perubahan kita f kuasa 2 adalah ini. So, kita dah tahu soalan dah bagi fungsi f kuasa 2 dia. Jadi, kita kena banding. So, nak banding, senang kita letak bawah dia. 9x tolak 5. So, ini nampak ketara pembandingan. So, R kuasa 2 kita adalah sama dengan 9. So, R kuasa 2 sama dengan 9. Jadi, R sama dengan plus minus 3. Tapi, soalan kata R tu kurang dari kosong. Jadi, R kita sebenar adalah negatif 3. Okey, so kat sini tak ada X, kat sini pun tak ada X. So, bermakna negatif RS tolak S sama dengan negatif 3. So, R kita dah dapat tadi. So, cikgu gantikan R dengan negatif 3. So, kita akan dapat nilai kat sini. Oh, ni bukan negatif 3, ini adalah negatif 5. So, kita dapat negatif 3 adalah 3S tolak S adalah 2S sama dengan negatif 5. So, S sama dengan negatif 5 per 2. Okey, kita dapat markah kat sini 1. Lepas tu, yang ini atau yang ini kamu keluarkan dapat 1 markah. Dan kedua-dua betul, nilai R dan nilai S betul, dapat 1 markah lagi.